Kita pergi FB dulu ya, kejap ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar? Elok? Elok Ustaz. Jelas. Hari ni muka surat 79 Ustaz. Turun sujud, lutut atau tangan dahulu. Kan Ustaz? Sekarang hari tu tak habis ya? Rasa macam habis dah. Habis dah ya tu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, minggu sudah kita bincang isu yang menarik yang jarang dibincangkan, iaitu berkaitan dengan kedudukan sunnah dalam membuang hajat ya. Dan kita recap balik, asalnya soalan yang ditanya berkaitan dengan pembinaan. Ada 2-3 isu lah. Pembinaan tandas yang menghadap ataupun membelakangi kiblat. Saya datangkan maklumat tambahan berkaitan dengan perbincangan ulama-ulama, sebahagian ulama di alam Melayu kita yang berpegang kepada fatwa bahawa tidak dibenarkan tandas itu bersambung dengan rumah ataupun masjid, kerana dianggap tandas tu kotor lah, yang menyebabkan bila bersambung tu kotor semua, jadi najis, jadi tak sah sembahyang di dalamnya dan seumpamanya. Jadi ada pandangan bila zaman berubah, jadi kefahaman tersebut menjadi lebih luas, bahawa yang dimaksudkan dengan tandas itu exactly tempat najis itu yang ni. Tapi bila sekelilingnya bersih, apa semua suci, bahkan rumah kita tak ada kaitan, tapi punyalah okey tu sampaikan tandas semua dalam bilik sekarang. maksudnya ialah kalau dulu-dulu tu memang tandas di luar. Bahkan kalau di kampung tu bukan saja di luar, di tengah bedang. Saya cerita yang pergi ke dalam meninjau tu. Itulah dia keadaan. Kalau dulu di kampung-kampung di belah Kedah ke Kelantan ke Perlis, tempat-tempat yang banyak bedang ni, tandas memang open air di tengah bedang. Nah, di rumah mana ada tandas. Baik. Tapi isu yang pertama. Isu yang kedua berkaitan dengan hukum lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap ataupun membelakangi kiblat apabila mengqada hajat. Tetapi di sana ada satu kes seorang sahabat, kita tengok tempoh hari ada riwayatnya, Rasulullah duduk di atas tempat letak kaki, bongkah macam jongkong batu ke bongkah batu gitu, dan kedudukan Rasulullah itu dilihat menghadap ataupun membelakangi kiblat. Jadinya para fuqaha lah, ulama-ulama fiqh kemudian membuat kesimpulan lagu mana, bahawa kalau sebahagiannya berpegang bahawa kalau mengqada hajat di tempat terbuka ni situasi zaman dulu dah. Musafir tak ada RNR. Jadi qada hajat tu di semak sama tempat tertutup. Maka dalam keadaan itu dilarang untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya dengan sengaja. Tetapi jika tempat tertutup, maka larangan itu ataupun diharuskan, dibenarkanlah, tak ada isu. Jadi hari ini kita ni di rumah, kebetulan kita dah beli rumah dan rumah kita memang macam tu. Tak sempat nak deal dengan kontraktor lagu mana dah. Dengan developer kata jangan buat tandas menghadap kiblat lah weh. Makanya tak ada isu lah. Tak ada isu.
Jangan duk khalih pula. Tandas tu menghadap situ, kita duk khalih. Jadi pelik pula ya. Baik, jadi pada hari ini insya-Allah satu isu lagi. Secara tak langsung kita bincang isu fiqh sebenarnya. Walaupun dia lebih pada melihat pada fiqhul hadis. Tapi itulah sebenarnya dasar sebelum ulama istinbat ataupun membincangkan hukum hakam yang lebih rinci, maka sebenarnya terlebih dahulu cara faham hadis itu dulu. Nah, jadi ini pun satu isu yang menarik juga dalam fiqh. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i sekalipun, akan ada isu ataupun fiqh sunnah, akan ada perbincangan masa nak turun sujud tu, lutut dulu ke tangan dulu. Dan sebahagian kita dah belajar dan ada jawapan dah. Cuma hari ini kita nak tengok dalil-dalil yang menjadi sandaran pihak yang berbeza pandangan itu dan bagaimana mereka faham dan akhirnya mengeluarkan kesimpulan menurut menurut kekuatan hujah, kekuatan analisis mereka sendiri terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca. Turun sujud, lutut atau tangan dahulu. Saya pernah, kata soalan ini, bertengkar berkenaan cara sujud yang lebih menepati sunnah. Saya mengatakan lutut diletakkan sebelum tangan. Kawan saya mengatakan tangan diletakkan sebelum lutut. Bagaimanakah cara yang sebenar menurut sunnah? Rasulullah ni, kalau Rasulullah solat, lutut dulu ke tangan dulu? Yang kita nak anggap sebagai markahnya A+ tu. Nah, kita bukan nak setakat markah lulus ni, kita nak A+. Maka jawapan yang diberikan oleh guru kami hafizahullah, berkenaan perkara ini terdapat dua kumpulan hadis yang saling bertentangan. Hadis tu secara zahir dilihat bercanggah antara satu sama lain. Kumpulan pertama menunjukkan bahawa tangan mesti diletakkan sebelum lutut. Siapa yang amal gini? Nak turun tu, nak sampai ke bawah tu, dia macam menghujam ataupun menjunamkan tangan dia. Tak kena cara, boleh tiga. boleh tiga leg. Kalau tak biasa. Baik. Antara kumpulan ini ialah sebuah hadis yang antara hujah kumpulan, ada perkataan hujah di situ ya. Antara sandaran ataupun hujah, itu lebih tepat ayat. Antara sandaran ataupun hujah kumpulan ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Hasan daripada Abu Zinad daripada Al-A'raj daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul jamal wal yadha yadayhi thumma rukbatayhi." Jika salah seorang kamu sujud, Rasulullah sebut sendiri, dan hadis ni nilai paling tinggi. Hadis sahih ni ada dia punya turutan pula. Hadis sahih paling tinggi kedudukan yang Rasulullah sebut. Ada pun yang kedua yang Rasulullah amalkan, sahabat riwayat. Wah, aku tengok Rasulullah buat begini. Itu dia hadis sahih juga. Sebab perbuatan Rasulullah. Tetapi dia punya maqam tu rendah sikit daripada yang Rasulullah sebut sendiri. Jadi hadis yang paling tinggi kedudukan sahih yang paling tinggi sekali, yang Rasulullah sebut dengan mulut. Lafaz dia. Maka katanya dalam kes ini Rasulullah sendiri kata, "Idza sajada ahadukum." Jika seseorang daripada kamu sujud, fala yabruk kama yabrukul jamal. Janganlah dia turun ataupun duduk tu seperti mana turun ataupun duduknya seekor unta. Hendaklah wal yadha yadayhi, hendaklah ia meletakkan tangannya thumma rukbatayhi, sebelum lututnya. Kuat dan jelas hadis ni. Riwayat siapa tu? Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad nombor 8955. Iaitu lafaz ini jelas bahawa Rasulullah mengisyaratkan berdasarkan riwayat ini, turun tangan dulu, jangan kepala lutut, jangan lutut dulu. Itu yang menjadi pegangan sebahagian daripada mazhab bahkan. Nanti kita tengok. Hadis ini namun tetapi riwayat Imam Ahmad ni
sebenarnya kemudian telah dilemahkan oleh siapa? Tengok baris tu. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi dengan Ad-Darqutni. Imam Bukhari hidup selepas zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal murid kepada Imam Syafi'i. Jadi bila mari zaman Imam Bukhari, antara hadis yang telah dilemahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadis ni. Rupa-rupanya hadis ni tu ada dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad ada berapa puluh ribu hadis? 40,000. Nanti saya mau balik. Kalau Sahih Bukhari ada 8,000, Sahih Muslim ada 5,000, Musnad Ahmad ni paling besar sekali. Sebab dia himpun belaka. Tapi dia tak himpun yang sahih saja. Dia campur juga yang lemah dan terlalu lemah. Menurut penilaian Imam Ahmad sendiri sebenarnya. Baik. Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Abdullah bin Hasan tidak disokong dalam riwayat ini. Imam Bukhari telah kritik perawi. Inilah ilmu dirayah. Dari sudut riwayat, pertama, bukan ilmu dirayah. Ilmu riwayah, mengkritik perawi. Ya, mengkritik perawi. Ilmu rijalul hadis lah ni. Ilmu rijalul hadis. Kemudian katanya, aku tidak tahu sama ada beliau mendengar daripada Abu Zinad atau tidak. Ada sedikit kita kata isu yang Imam Bukhari tak puas hatilah bila dicek-cek balik. Dia tak boleh nak terima bahawa yang namanya perawi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Hasan ini telah mendengar daripada Abu Zinad. Mungkin sebab faktor geografi tempat, mungkin faktor umur, lahir dan mati mereka tidak selisih. Jadi untuk nak kata mereka pernah berjumpa dan ambil ilmu tu, itu tidak ada titik pertemuan di situ. Maka ini menimbulkan kritikan daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, katanya lagi, kumpulan kedua menunjukkan bahawa lutut mesti diletakkan sebelum tangan. Yang tadi, terjun tangan dulu. Lutut kemudian. Zahir hadis, riwayat Ahmad, tapi dilemahkan oleh Al-Bukhari. Kumpulan kedua pula menunjukkan bahawa lutut mesti diletakkan sebelum tangan. Lutut dulu. Turun-turun, letak lutut dulu, barulah turun tangan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah An-Nakha'i daripada Asim bin Kulayb, daripada ayahnya daripada Wa'il bin Hujr. Ayah dia siapa? Kulayb lah. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Katanya, ra'aitu. Tengok yang hadis ni dia kata aku lihat Rasulullah. Yang tadi Rasulullah sebut. Yang ni sahabat kata, sahabat yang Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu kata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat. Idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila Rasulullah ni sujud, baginda meletakkan lututnya sebelum tangan. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila akan bangkit, apabila bangkit dari sujud ataupun dari duduk tu, maka Rasulullah buat apa? Rasulullah akan mengangkat tangannya sebelum lututnya. Ini hadis riwayat siapa tu? Daripada Al-Imam Tirmizi dan Sunan Tirmizi nombor 268. Jadi ada dua riwayat, dua tokoh, tapi yang pertama tak ada dikritik. Yang ini apa pula dia punya ulasan tentang hadis ini? Seperti sebelumnya, status hadis ini pun lemah. Sudah. Al-Imam Tirmizi berkata, ini hadis hasan gharib. Ini istilah khas yang Imam Tirmizi pakai. Yang menyebabkan ulama berbincang sampai hari ini bahas. Ya, bila Imam Tirmizi kata hasan gharib ni apa sebenarnya? Dia punya nota kaki kepada konteks hasan gharib, statusnya hasan gharib. Maka dia ada penjelasan yang khusus lah.
Kata dia, kami tidak mengetahui seseorang meriwayatkan seperti ini daripada Syarik. Ad-Darqutni menambahkan Syarik tidak kuat untuk meriwayatkan hadis secara bersendirian. Jadi maksud Hasan Gharib di sini, dia munfarid, dia meriwayatkan secara berseorangan. Tak ada guru-guru lain, ulama-ulama hadis lain pada zaman dia tu riwayatkan hadis ni. Melainkan dia seorang. Jadi pelik. Tapi nak kata tak kuat, bersambung sanad elok daripada orang-orang yang fiqh belakang. Cuma dia seorang. Jadi Imam Tirmizi mengambil sikap ni pelik sikit. Nak terima ke, tak saya terima ke, tapi dia pelik sikit. Maka dia letak status Hasan Gharib. Hasan tu terjemahan literanya baik, Gharib ganjil. Soalan nak kata, dia molek tapi pelik sikit. Ada benda tak kena sikit. Kalau bahasa kita. Dia okey hadis ni, tapi dia ada sikit pelik. Sebabnya dia seorang je. Ramai-ramai ulama hadis zaman dia tu, dia seorang je. Tak benar ni. Gitulah keadaan. Jadi, sebahagian ulama kata, kalaulah Imam Tirmizi dah kata begitu, pastilah di sisi Imam Bukhari, hadis ni lemah. Bukan lagi Hasan Gharib, tapi sebenarnya telah mencapai tahap lemah. Dhaif yani. Terdapat beberapa riwayat lain yang menyebutkan perkara ini. Kata guru kami, saya melihat tiada satu pun hadis yang sunyi daripada illah ataupun kecacatan. Ada. Semua ada isu berlaku. Jadi lagu mana ni? Dua-dua ada dalam kitab Mu'tabar. Satu dalam Sunan Musnad Ahmad, satu dalam Sunan Tirmizi. Tapi dua-dua telah dikritik ada masalah. Begitu juga riwayat-riwayat lain yang menceritakan tentang perkara tersebut. Baik. Bagaimana pandangan ahli fiqh? Nampak tak? Selepas status hadis dibincangkan, maka marilah pula kita perlukan kepakaran ulama-ulama dalam bidang fiqh dan usulul fiqh. Para fuqaha, ahli fiqh. Sebab apa? Sebab mereka ada kelebihan yang mendalam sedikit, khususnya dalam mazhab, untuk nak merumuskan istinbat, membuat kesimpulan. Jadi bagaimana pandangan ahli fiqh berkenaan kandungan hukum hadis ini? Ulama fiqh sepakat bahawa perkara ini tidak berkaitan dengan perkara rukun ataupun wajib solat. Turun sujud ni tangan ke kaki dulu bukan termasuk 13 rukun dalam mazhab Syafi'i ataupun syarat wajib ataupun syarat sah solat. Dia termasuk perkara yang sunnah lah. Tidak rukun. Kalau rukun kena ulang balik. Sujud rukun. Tapi perjalanan nak turun sujud tu tangan ke kaki dulu atau tidak rukun. Maka apa berlaku sini? Siapa yang meletakkan tangan terlebih dahulu, maka solatnya sah. Siapa yang meletakkan lutut terlebih dahulu, juga solatnya sah. Yang dikhawatiri tidak sah, turun kepala dulu. Kejung kepala dulu. Jangan ada buat pasal. Baik. Itu pun tak batal solat tu. Kalau duk bergaduh, lutut dulu, kau tangan dulu, boring ya. Tak apa, aku nak turun kepala dulu. Dia pun terkejung. Malah nak bergaduh. Dia panggil khuruj minal khilaf. Tak nak bergaduh-gaduh khilaf-khilaf. Aku nak buat mazhab sendiri kalau gimana. Dia pun terkejung kepala. Itu dia. Jenis keras kepala kita. Itu mazhab keras kepala dia. Baik, bagaimanapun jumhur ulama berpandangan lutut diletakkan sebelum tangan apabila sujud. Jumhur ulama, kata guru kami ini, jumhur majoriti lah kebanyakan. Ini ialah pandangan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Abu Hanifah rahimahullah, Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad sendiri rahimahullah, dan Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai.
Rahimahullah ta'ala. Menurut Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, pandangan ini turut menjadi pilihan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Sebahagian daripada ulama ini berpandangan hadis Wa'il bin Hujr menasakh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila mari hadis Wa'il bin Hujr yang suruh kata turun apa nama ni, maka telah menasahkan hadis Abu Hurairah. Antara ulama yang memilih pandangan ini ialah Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Sahih. Nama kitab itu Sahih. Beliau menulis, perintah meletakkan tangan sebelum lutut ketika sujud telah dimansuhkan. Yang menasahkan ialah perintah meletakkan lutut sebelum tangan. Hal ini demikian kerana perintah meletakkan tangan sebelum lutut berlaku lebih awal dan perintah meletakkan lutut sebelum tangan berlaku kemudian. Yang lebih awal dimansuhkan dan yang lebih akhir menasakh. Jadi yang lebih kuat, yang lebih mutaakhir telah menasahkan yang yang sebelumnya, yang ini telah dimasukkan, iaitu turun tangan dulu tu. Jadi majoriti berpegang kepada turun lutut dulu. Kelemahan pandangan ini ialah ketiadaan bukti yang jelas menunjukkan bahawa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlaku sebelum hadis Wa'il bin Hujr. Tapi ulama yang lebih teliti dia kata dia tak ada dalil ni, tak ada kita kata pembuktian bahawa hadis dia kata turun kepala lutut dulu tu adalah terkemudian daripada hadis turun tangan dulu. Kalau kata ia berlaku ketika hijrah, yang ni peristiwa yang berlaku ketika gali Khandaq, maka ulama boleh stress dah. Ni hadis berlaku ketika peperangan Badar. Yang ni hadis berlaku ketika Fathul Mekah. Dia boleh trace dah timeline. Tapi tidak ada isyarat-isyarat tersebut pada hadis-hadis yang dibincangkan oleh kita sekarang. Sebahagian ulama lain turut berpandangan bahawa sanad hadis Wa'il lebih kuat berbanding sanad hadis Abu Hurairah. Antara yang berpendapat demikian ialah Al-Khattabi, Abu Ja'far At-Tahawi dan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pandangan ini dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab dia Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Menurut beliau hadis Abu Hurairah lebih kuat kerana memiliki syahid. Syahid di sini bukan mati syahid, tapi kita kata apa dia syahid ni macam saksi ataupun satu nilai tambah, satu riwayat tambahan untuk menguatkan atau syahid. Dia panggil syahid dan mutaba'ah. Riwayat lain yang sama yang menyebabkan satu riwayat itu jadi bertambah mantap kerana ada beberapa riwayat dalam isu yang sama. Walaupun asalnya dia dikritik sebagai hadis lemah, tapi kerana ada berbilang riwayat dengan teks dirayah yang sama, maka menyebabkan hadis tadi boleh jadi kuat. Sebab isu kita sedang bincang ni isu akidah ke? Tidak. Isu hukum halal haram ke? Tidak. Maka bila hukum bukan berkaitan akidah, bukan berkaitan halal haram, maka hadis dhaif tidak ada isu untuk diambil fiqhnya. Itu kita kena faham. Sebab tu kita kata kita pun bila mengaji betul-betul hadis ni, kita bukan tolak hadis dhaif. Semua dalam hal-hal yang tertentu di sana ada hadis sahih. Kenapa nak lagi berpegang pada hadis dhaif? Tetapi kalaulah dalam isu itu semua majoriti hadisnya ada masalah dhaif belaka, maka kita cari dhaif yang paling kuat. Dhaif yang paling kuat. Dan inilah yang sedang dibuat oleh ulama-ulama yang sedang kita kutip ataupun kita nukil nama-nama dia. Pandangan ini dibantah oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tak setuju. Dia kata riwayat Abu Hurairah lebih kuat. Turun lutut dulu. Menurut beliau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih kuat kerana memiliki syahid dan mutaba'ah ataupun syahid daripada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq dan mauquf. Ada isu juga tu muallaq dan mauquf. Itu istilah dalam ilmu hadis. Boleh Google tengok ulasan Syekh Musamah Mufti Wilayah tentang istilah muallaq
dengan mauquf. Mauquf ni waqafa, wakaf, terhenti. Riwayat tu terhenti kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi macam athar ataupun dia jadi macam qaul sahabat lah. Nak kata hadis bukan lafaz bukan Rasulullah. Tapi dia sanad dia terhenti di sahabat. Gitu. Kemudiannya sebahagian ulama yang lain berpandangan bahawa tangan diletakkan terlebih dahulu. Ini ialah pandangan Al-Auza'i, Ibnu Hazmin Al-Andalusi, satu riwayat daripada Malik dan satu riwayat daripada Ahmad. Menurut Ibnu Abi Dawud, pandangan ini ialah pegangan ahli hadis. Sebab tu sahabat-sahabat kita yang cenderung ataupun kuat sikit dia punya pegangan terhadap fiqhul hadis, kalau kita perasan apa dia? Kalau kita perasan mereka memang turun tangan dulu. Sahabat-sahabat saya pula. Tapi kita ni tak ada masalah lah. Sebab kita mengaji, kita kata saya lebih cenderung pada contoh mazhab Syafi'i yang berpegang bahawa turun dulu. Kebetulan pula kita ni jenis selesa yang tu. Kita pun tak ada gaut, tak ada apa. Gerih kepala lutut okey lagi. Tak ada isu lah. Dah. Tapi ke depan sana, umur yang semakin meningkat apa semua ni, kemungkinan siapa pula kena gaut, go out tu, kena apa-apa ni, Kak Lina, ada ubat ke go out? Dah. Jadi bayangkan orang yang ada penyakit, ialah penyakit yang bersabit dengan kepala lutut kaki apa semua. Saya pernah sangka buruk kepada pakcik-pakcik kita yang di masjid ni, surau, yang pergi semayang, mereka dengan okeynya bawa motor, tapi bila masuk dalam saf nak solat, guna kursi duduk. Kita dalam hati, boleh mari dengan motor, should be no problem lah nak solat berdiri, kenapa kena duduk apa semua. Itu sangkaan kita, bagi kita tak tahu penyakit sebenar dia apa. Tapi bila diteliti balik, ternyata problem setiap mereka tu berbeza. Yang ni patah kaki, yang ni kepala lutut tercabut, yang ni macam-macam. Jadi, yang ni go out, yang ni apa macam-macam lah. Wallahu'alam, akhirnya saya menyesal lah bersangka buruk. Saya rasa lebih baik kita bersangka baik lah. Walaupun kadang-kadang ada setengah masjid tu kita tengok macam trend. Minta maaf sebut. Secara umum macam, syok pula bapak dia, geng-geng dia tu duduk sebelah tu. Solat takut kursi belakang. Ramai pula duduk celah tu. Itu sangka buruk lah. Na'udzubillah, tak molek lah. Tapi bila fahami dia, mereka tu borak-borak. Sebab mereka berjalan elok, bukannya mari ke masjid mengesok apa semua. Tapi rupa ada jenis penyakit ni memang dia tak boleh. Tak boleh lipat kaki, memang tak boleh. Dia adalah penyakit apa, tak tahulah kita. Pernahlah saya juga kena sakit kaki apa semua kan. Ada, time-time tu memang tak boleh berdiri. Berjalan tu pun, kita kata bangun tidur, pijak lantai tu terus merau. Tak tahu sakit apa satu masa tu. Isteri saya kata sebab gemuk. Saya kata orang gemuk lah yang relax tak apa. Saya bermula daripada situ, memang terpaksa pergi beli Gogamet. Apa nama? Skechers. Baru boleh berjalan pakai kasut, pakai slipper. Kalau pijak tempat yang apa nama, tempat yang dia punya kapet tu tebal, okey. Kalau pijak lantai sudah. Dia bukan sebahagian tapak kaki. Kalau kata tumit saja ke depan saja itu biasa. Ini satu tapak kaki daripada hujung ibu jari tu sampailah hujung. Peliklah kata apa benda sudahlah aku. Memang saya sampai jalan setapak-setapak lah. Tak boleh nak cerita sakit. Beli Gogamet, okey. Skechers. Boleh jalan, boleh pakai apa semua. Jadi selepas daripada itu saya kata, pocik-pocik ni ada penyakit yang kita tak faham lah. Mungkin dalam lutut dia tu ada besi ke. Memang dia boleh bawa motor. Tapi untuk rokok, nak sujud, nak lipat, tak boleh. Dia jadi tak boleh. Cuma wafil haqiqah, jika mereka bermudah-mudah untuk tidak sempurnakan solat, sujud,
rokok apa semua tu, dikhawatirilah kalau mereka sebenarnya mampu, tapi maksudnya dengan sikap yang agak mengambil mudah tu, dikhawatiri ia menjadi satu yang menyalahi sunnah dan seumpama. Baik, sebab yang akan mereka tinggal rukun sujud, rukun, tu semua rukun fi'li belaka lah. Baik. Jadi ulama macam apa Al-Auza'i ataupun Ibnu Hazm Al-Andalusi dan beberapa lagi mengisyaratkan bahawa turun tangan dulu. Mereka setuju situ. Mereka berpandangan bahawa hadis Abu Hurairah lebih layak diamalkan. Al-Auza'i turut berkata, kami mendapati orang ramai meletakkan tangan mereka sebelum lutut. Dalam Nailul Awtar oleh Syaukani ni, Nailul Awtar. Orang ramai yang beliau maksudkan ialah para ulama tabi'in sebelum beliau. Dia tengok-tengok ramai turun tangan dulu. Dia kata, tangan dululah. Nah, saya melihat kedua-dua hadis dalam perkara ini sama-sama lemah, kata guru kami yang mulia, hafizahullah. Namun begitu, hadis Wa'il lebih sedikit mengandungi kecacatan berbanding hadis Abu Hurairah. Tengok yang sama-sama lemah, tapi yang mana kurang lemah ataupun yang mana kuat lebih. Itu kaedah ulama. Jadi dia tidak mudahlah dalam hadis ni bila ulama nak buat satu kesimpulan. Kita orang awam ke mana kita orang awam? Boleh belakang, tak ada apa. Saya mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i macam mana? Turun lutut dulu. Kebetulan kita pun tak sakit lutut apa semua, tak ada masalah. Tiba-tiba ke depan sakit lutut. Tak boleh. Mazhab Syafi'i kena lutut dulu. Turun lutut tu merau. Apa kerja yang begitu? Sebab benda bukan mandatori. Bukannya benda yang menyebabkan sah atau tidak sah. Buat je lah yang mana. Boleh tak ustaz gini? Rakaat pertama tangan dulu. Rakaat kedua lutut dulu. Ikut umum. Kadang-kadang benda tu terjadi tanpa kita rancang. Maksudnya kita buat tu rutin. Kita pun tak perasan turun tangan dulu ke lutut dulu. Tapi kalau kita turun tu dalam keadaan sedar, ni sunnah Nabi, aku ngaji dah, gini-gini, semoga ada pahala kita. Dalam keadaan kita dah baca hadisnya, tengok perbincangan ulama'nya apa semua, bila kita pilih untuk turun lutut dulu, ini mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Abu Hurairah, Wa'il bin Hujr, dan begini. Jadi kita buat tu dalam keadaan puas hati. Saya sebut sama, bila kita buat dalam keadaan, walaupun benda sikit je, benda bukan benda fardu ataupun benda syarat sah, syarat wajib. Tapi bila kita buat tu, kita turun lutut tu kenapa? Ni hadis Wa'il bin Hujr yang dia riwayat Rasulullah bila solat turun lutut dulu. Mah gitu. Kita sendiri tu rasa puas, rasa syok. Begitu. Baik, katanya lagi apa dia? Selain itu, pandangan yang mendahulukan lutut menjadi pilihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menjadi amalan lebih ramai ulama. Walaupun turun tangan pun ramai juga. Justru pada pandangan saya, pandangan ini lebih kuat walaupun kedua-dua pandangan boleh diamalkan. Tak ada masalah apa. Yang penting jangan turun kepala dulu. Itu saja, tuan-tuan. Ibu-ibu sekalian. Ni cara kita duduk dengar dia selama ni. Tapi mungkin ustaz yang mengajar kata, mazhab Syafi'i turun lutut dulu. Dia tak datangkan hadis mana, kenapa ulama yang turun tangan dulu tak setuju. Jadi kita pun, turun lutut dulu. Kita pun setakat tu saja. Jadi pun kita duduk amat, tiba-tiba orang tanya, kenapa awak turun lutut dulu? Sepatut tangan dulu. Dia kata, saya mengaji lagu ni. Awak mengaji ke awak ikut saja? Saya ikut je lah benda ada dalam buku apa nama? Panduan solat bagi lelaki wanita yang warna hijau merah. Tapi at least sekarang kita rasa tak apa sejak saya belajar dah benda ni, semua saya tak ingat lah. Banyak sangat mengaji, petang kelah, malam kelah, tidur lepas ni kelah lagi. Hujung minggu kelah. Banyak sangat kelah ni. Jadi tak apa, saya balik ambil buku yang saya belajar tu. Ingat buku ni ada simpan di rumah. Ambil, hadis riwayat sekian.
Nampaklah kita ngaji sikit, insya-Allah ada berkat pahalanya. Dan semoga huruf-huruf dalam buku ni menjadi saksi kita di hadapan Allah Azza wa Jal, insya-Allah. Baik. Awal lagi kita ni, sempat lagi satu tajuk hari ni. Ada soalan tak? Kak Lina ada tulis apa-apa? Takrifan apa tadi tu? Mauquf ganti riwayat mu'allaq. Hadis mu'allaq. Bangun dari sujud tu sakit. Nak bangun sujud sakit. Lepas tu lagu mana? Maksudnya nak dari sujud tu nak berdiri tu yang sakit Ustaz. That's why dia duduk atas kursi. Oh. Yang faham akak lah. Kita Ada tak setengah mengalami macam lah kan. tu kan. Dia bukan isu Sebab tu nak naik duduk. motor. Naik motor okey. Sebab dia tak Duduk, perlu dia duduk kan? nak bangun tu. Saya Tapi dia kena berdiri dulu lah Ustaz. Dia tak boleh cukup berduduk sampai kan. pukul dah dulu lah. Pocik ni. Banyak betul. Dia pelipak dia tu lah. Pelipak dia. Ada yang sakit pelipat. Ada yang dekat soket lutut tu. Yang tu rheumatoid arthritis tu. Kalau dia buat juga memang menyakitkan sungguh lah. Sakit lah. Dia kena buat replacement apa tu? Masukkan besi, replace dia punya cap lutut tu. So Panjang ceritanya tu. yang tu betul ke Ustaz? Yang takrifan hadis mu'allaq tu? Dia mu'allaq saya pun check Betul je tadi ni. ada setengah ni mustalah ni memang kalau kita tak ulas semua tak ingatlah. Macam mauquf tu saya ingat sangat sebab dia pada waqaf. Mu'allaq ni alaqah. Mauquf tu faham lah kan. Mahfuz pun ada juga. Dia kadang-kadang lebih kurang. Tapi kalau Kak Lina kata ambil daripada taisi mustalahil hadis ni okey lah. Mabahith fi ulumil hadis man akhattani. Okey. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Sebab Mu'allaq hadis yang dihapuskan sanadnya seluruhan dari awal hingga akhir atau hanya disebutkan sahabat. Ya, siapa tu? Cik Nyonya. Ustaz, saya nak tanya apa kemungkinan ke apa yang hadis dua tu berlaku pada masa yang berbeza? Sebab saya kena pada diri saya. Mula-mula kita yang ikut Syafi'i memang turun lutut dulu. Tapi ditakdirkan pada satu waktu tu saya kena sakit kaki. Maka tak boleh kita turun lutut. Memang kita akan turun tangan dulu. Jadi kemungkinan ke berlaku dua hadis tu sebab pada waktu yang berbeza. Kemungkinan masa betul-betul Rasulullah memang ada buat dua ni. Sebab saya tengok bila kita dah tua, kita agaknya lebih senang kita turun tangan dulu. Walaupun lutut kita biasa dengan lutut. Jadi dua-dua benda tu mungkin berlaku tetapi pada masa yang berbeza kot. Itulah yang menjadi intipati perbincangan kita tadi, Puan. Maksudnya dalam perbahasan ini memang didatangkan bahawa kedua-dua pandangan boleh diamalkan. Cumanya dari sudut pilihan, majoriti lebih berpegang kepada turun lutut dululah. Dan itulah yang kita amalkan pun dalam mazhab Syafi'i. Tapi macam Puan kata, bila berlakunya tadilah isu-isu kesihatan apa semua ni, tak ada masalah untuk nak turun tangan dulu pun, dan insya-Allah ia termasuk daripada sunnah yang diisyaratkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sekarang ni sejadah Madinah yang tebal tu laku sangat ni. Dia turun tu tak sakit. Tak Ustaz, rasanya kami dulu pernah belajar dengan Ustaz Endang dah bab ni. Yang hadis-hadis ni memang mana-mana dulu pun boleh sebab bergantung kepada keadaan Rasulullah ketika tu. Ketika Rasulullah dah berusia, memang Rasulullah akan turun tangan dululah. Waktu Rasulullah muda, Rasulullah kuat ke masa tu, tak apalah kalau turun keadaan macam mana pun. Kalau waktu kita sakit memang macam tu. Jadi hadis tu mana-mana pun tak apa, bergantung kepada keadaan seseorang ketika itulah sebenarnya. Cuma ada orang ni dia nak kuat pegang Syafi'i lah. Tapi itulah sebab tu kena belajar sebenarnya Ustaz. Tapi kalau dia tak ada kefahaman tadi, bila dia dah tua pun dia sakit lutut, dia rasa nak keluar mazhab. Tak boleh lah keluar mazhab. Itu yang jadi kita tak nak. Jadi tak boleh sampai memudaratkan dia balik nanti. Bukan kita kata jangan bermazhab, tapi bila dah kita dah macam
kita dah macam Bukankah melarang benda yang sesuatu ada dibolehkan. hadis daripada Rasulullah sebenarnya? Kita macam dah melarang benda yang dibolehkan. Itu yang kita kata tak boleh tu. Jadi Ustaz, ya. Wan Ustaz boleh Anis. tanya? Ya Kak Anis. Masa lepas daripada kita sujud tu kan, lepas tu kita nak berdiri balik tu kan, ada orang tolak dengan tangan, ada orang terus berdiri tanpa perlu tolak dengan tangan. Yang mana satu lebih, Ustaz? Yang mana satu lebih? Yang mana satu lebih baik? Menurut mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk tolak dengan tangan. Mazhab Syafi'i kita. Ada dalam buku dalam buku yang kita bincang hari Sabtu itu. Nanti Kak Syida boleh share dengan kawan-kawan. Dalam buku tu saya himpunkan semua sunnah-sunnah. Memang ada tindakan itu. Mula-mula kita disunnahkan dalam mazhab Syafi'i untuk istirahat. Kan? Kita sebelum bangkit daripada duduk kita baca tasyahud awal tu. Tasyahud awal pula. Rakaat pertama nak naik rakaat kedua. Daripada sujud kedua tu nak maghrib rakaat kedua kan. Ataupun rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Betul. Jadi nak bangkit tu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk berhenti sejenak. Kan, istirahat. Sejenak apa selama mana? Ya, sekadar subhanallah. Jangan duduk relax pula sini. Tak boleh. Dia duduk sekejap. Ya, lepas tu gerakkan badan ke depan dan tolak dengan tangan. Itu memang ada dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau kata yang mana baik berdasarkan mazhab Syafi'i, ia disunnahkan, insya-Allah dapat pahala lah. Tetapi kalau kita belajar lebih sikit, tak ada isu pun kalau tak buat pun. Itu yang kita kata, kita belajar satu dan pegang satu asas, tapi dalam bab-bab yang boleh terbuka, bab-bab yang tadilah, yang harus, yang sunat tu, kita terbuka. Jadi ia bagi alternatif, macam yang Kak Nyonya tanya tadi tu, bahawa bila kita sakit, kita dalam keadaan memerlukan, kita tak rasa reluctant, kita tak rasa bersalah. Aku tak amal mazhab Syafi'i lah ni, lagu mana ni, tak ikut sunnah ke? Tak, di sana ada sunnah-sunnah lain yang menampung, yang alternatif kepada sunnah yang mazhab Syafi'i tentukan itu. Wallahu a'lam. Ada lagi ke perbincangan? Buku ni detail sangat dengan gambar sekali Ustaz. Kita ada model lah tu. Saya bila susun buku ni memang duk tengok buku-buku pasal solat ni banyak. Banyaklah di pasaran ni macam-macam jenis lah, yang besar, yang tebal, yang nipis apa semua. Tapi yang fokus khusus tentang sunnah-sunnah dalam solat menurut mazhab Syafi'i. Tidak ada secara khusus, tapi dia ada secara bersekali dengan buku-buku lain. Jadi yang buku lain yang kita kata syarat sah, syarat wajib ke, rukun apa semua, itu insya-Allah saya ingat kita dah belajar banyak kali. Dan yang sunnah-sunnah ni pun banyak kita dah amal dah sebenarnya. Cumanya bila orang tanya apa sandarannya mazhab Syafi'i, kata ini sunnah. Jadi kita tak didedahkan dalil-dalil yang menjadi sandaran. Jadi dalam tu ada hadis-hadis. Nak katanya mazhab Syafi'i pun guna disandarkan pada hadis-hadis Nabi. Walaupun dia berbeza sedikit dengan mazhab-mazhab lain. Cuma gagasan kita adalah jangan muktamad. Yakni solid sampai soalnya itulah. Tak boleh langsung dah. Sampai bergaduh-gaduh lah. Walhal kita ni sakit lutut bukan main dah. Bekak ni. Tak boleh. Kena turun lutut juga. Tak nak lah begitu. Itu dah melampau lah namanya. Dah jadi bukanlah ekstrim, kita panggil fanatik lah sikit. Kita kata, tak boleh mazhab kami, mazhab Syafi'i kata kena lutut dulu. Kita bukan main sakit. Dan bila ada keperluan, lutut kebetulan kena sengat dengan lebah ke lagu mana ke, nak naik bisu ke, naik bisu. Tak ada apa lah. Sengit duduk tu naik bisu tu. Mana sengit. Lupa naik bisu lah, jangan main. Jadi ada alternatif. Jadi itu ruang. Kita nak kata, benda yang kejap tak boleh berubah, akidah.
Tauhid. Jangan syirik pada Allah, Tok Bomo, Pawan Dukun. Ayat ni okey pula dia. Tak ada masalah, ikhtiar. Tak apa guna pergi Islam. Tengok. Padahal berkaitan akidah. Larangnya jelas daripada hadis Nabi SAW. Tapi bila mari bab solat, dia pegang pandangan yang dia mengaji dengan ustaz dia zaman dia sekolah rendah dulu. Zaman dia tadika dulu tu. Tak boleh ni. Kita kata boleh, benda bukan rukun pun. Benda sunat je, benda yang boleh berbeza tu. Tak boleh kena lagu ni. Itu yang pergi ke Masjidil Haram. Tak semayang dengan Imam Masjidil Haram. Semayang subuh. Sebab apa? Tak baca kunut. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita tak begitulah. Kalau kita mengaji sikit, kita tahu dah imam kita mazhab dia Hambali. Di Madinah ni Hambali lah. Dan dia memang tak baca kunut. Jadi kita ni makmum dia. Mazhab kita ketika itu, mazhab imam kita lah dalam solat tu. Ikut je lah dia. Begitu keadaannya. Kalau begitu kita rasa selesa. Tenanglah kita pergi mana-mana negara Islam, pergi Turki ke pergi mana pun nak semayang tu. Jadi relax, tidak kalut sana. Tapi kalau pergi Iran jangan main-main. Pergi Iran masuk masjid dia. Mana pelik dia orang ni. Takbir duk kibah 3-4 kali. Itu yang kita ni lah. Okey, ada lagi ke? Sementara kita masuk mukadimah sikit dalam bab yang baru. Kalau tak ada, kita masuk sikit. Mengangkat tangan sebelum sujud. Pun ada juga dalam 40 sunnah tu. Yang buku yang saya susun. Yang Ustaz Musa Pasuki. Mengangkat tangan sebelum sujud. Yang ni kita banyak dah amal. Semua dah amal dah. Cuma kadang-kadang keliru. Keliru dah ke mana? Contohnya, bangkit daripada duduk antara dua sujud tu, tasyahud awal. Bangkit situ kadang-kadang kita pun. Bangkit tu memang kena angkat. Tak kena. Ada tempat-tempat yang tak diisyaratkan oleh hadis, kita angkat juga. Dan ada tempat yang diisyaratkan, kita tak angkat. Jadi di sana rugilah sikit. Rugilah sikit. Baik. Soalannya berbunyi, kita pergi mukadimah sikitlah. Sementara masa yang berbaki ni. Tanya soalan, saya pernah melihat seseorang mengangkat kedua-dua tangannya selepas iktidal dan sebelum turun bersujud. Adakah perbuatan itu disunnahkan? Adakah hadis sahih yang memerintahkan perkara tersebut? Beberapa hadis memang meriwayatkan yang Nabi SAW melakukan perkara tersebut. Namun kesemuanya mengandungi illat ataupun illah, kecacatan yang mendaifkannya, yang menyebabkan status hadis itu jadi lemah. Ruang ini hanya mampu untuk menjelaskan salah satu daripada hadis-hadis tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, hadis paling kuat yang saya temui dalam perkara ini mengangkat tangan dalam sujud ialah riwayat Nasa'i daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Nasr bin Asim, daripada Malik bin Huwairith bahawa beliau melihat Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya dalam solat apabila hendak rukuk dan mengangkat kepalanya daripada rukuk dan apabila hendak sujud dan mengangkat kepalanya daripada sujud. Tu hadis. Sujud pun angkat tangan juga. Kemudiannya semua perawi hadis ini kesemuanya dipercayai thiqah. Perawi-perawi okey. Namun hadis ini pun mengandungi illah tersembunyi, kecacatan yang tersembunyi, yang orang awam macam kita, apatah lagi ulama pun yang tidaklah pakar dalam hadis tak boleh nak kesan. Hal ini demikian kerana kebanyakan riwayat daripada Qatadah hanya menyebutkan bahawa Nabi SAW mengangkat tangan hanya pada 3 tempat sahaja, iaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan kemudiannya ketika nak rukuk, habis baca surah, nak rukuk, Allahu Akbar, dan kemudian
ketika bangkit daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Itulah 3 tempat yang disebutkan. Demikian diriwayatkan oleh Syu'bah, Hamad bin Salamah, Abu Awamah dan Abu Awanah dan lain. Hajar Sa'id bin Abi Arubah bersama segelintir murid Qatadah yang lain menyebutkan mengangkat tangan sebelum dan sesudah sujud. Sebelum dan sesudah sujud. Riwayat daripada mereka ini pun bercanggah antara satu sama lain. Sebahagiannya tidak menyebutkan perkara tersebut. Sebab tu kita tak jumpa lah mana-mana mazhab yang duk amalkan nak sujud pun, nak sujud ataupun bangkit daripada sujud pun angkat takbir. Kalau jumpa tu terkejut jugalah kita ya. Allahu Akbar. Dia kata ada hadis, memang ada hadis. Tapi hadis itu sebenarnya telah ditinggalkan oleh ulama-ulama fiqh. Sebab tidak sangat bermasalah. Tapi kalau jumpa tu, at least kita tak terkejut sangatlah. Wah, ada ni dalam hadis ni. Mungkin dia beramal dengan zahir hadis lah. Tu action lah sikit. Padahal kita berkejut dah. Pelik ni. Riwayat daripada mereka ini, okey, mungkin itu sebabnya apabila Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah, kedua-duanya tidak menyebutkan lafaz tersebut. Tengok. Sebaliknya Al-Bukhari malah meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW mengangkat tangannya apabila memulai solat, rukuk dan i'tidal. Ibnu Umar lalu berkata, wala yaf'alu dzalika hina yasjud, dan beliau tidak melakukan itu apabila sujud. Rupanya ada riwayat yang kemudian macam against riwayat yang kita bacakan awal tadi, iaitu sujud dan bangkit sujud pun takbir juga. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar bangkit sujud. Kalau jumpa lagu tu, terkejutlah kita. Baik, katanya lagi apa dia? Riwayat ini jauh lebih kuat. Ia membuktikan tambahan lafaz yang diriwayatkan oleh sebahagian murid-murid Qatadah di atas adalah silap. Menurut Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Fathul Bari, andai hadis Malik bin Huwairith sahih sekalipun, ia tidak menjadi dalil bahawa mengangkat tangan ketika hendak sujud adalah sunnah. Hal ini demikian kerana Malik bin Al-Huwairith bukan ahli Madinah. Beliau hanya sekali-sekala datang berkunjung, kemudian beliau hanya menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya satu kali sahaja, kemudian baginda tidak mengulanginya lagi selepas daripada itu. Adapun Ibnu Umar, beliau selalu melazimi Rasulullah SAW daripada kecil sampai besar sehingga wafat. Apabila beliau menceritakan bahawa Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika hendak sujud, ini menggambarkan kebiasaan Nabi SAW yang menjadi sunnah baginda dalam solat. Yang Malik bin Huwairith tadi, entah-entah dia tengok masa Rasulullah solat secara duduk sebab sakit, wallahu a'lam, mungkinlah ada kebarangkalian ya. Tapi baik. Itulah yang nak katanya angkat tangan takbiratul ihram, angkat tangan takbir ni mengangkat tangan ke paras bahu ataupun setentangnya telinga, bukan di bawah telinga exactly klik. Kita punya anak telinga ni. Ni memang itu bukan mazhab Syafi'i tu. Mazhab Syafi'i sama ada bahu bahu, tangan ni tapak tangan menghadap kiblat. Ini ramai fail, minta maaf lah. Saya bila masjid kita sebut pasal ni, pas main saya duduk belakang. Ramai Allahu Akbar. Kalau tak Allah. Allahu Akbar. Allah. Kalau nak mazhab Syafi'i betul, kita mazhab Syafi'i betul yang ikut sunnah. Jadi Allahu Akbar setentang dengan bahu. Tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup. Yang tutup begini masa bila? Masa sujud. Sujud ni tangan duduk separa dengan kepala, tangan tutup, jari menghadap kiblat. Ni masa sujud. Ni sejadah lah ni. Tapi ketika akan takbir, Allahu Akbar, dengan relax dah, maksudnya macam biasa. Allahu Akbar. Separa bahu, hadis Ibnu Umar, tapak tangan mesti menghadap kiblat,
tidak terlalu terbuka jari, tidak terlalu tertutup. Dia relax. Ataupun Allahu Akbar di atas bahu, di atas parah bahu ni, tapi setentang dengan telinga. Dengan keadaan ibu jari apa nama? Ibu jari ni di paras bawah cupi telinga. Tidak maksudnya gini, tidaklah, tidak tinggi, tidak ni. Dia relax, dia Allahu Akbar. Ni setengah ni dia punya nak detail tu dia ukur. Dia pergi cari cupi telinga dia ni, klik-klik. Ada. Last sekali bila nak cari sangat ni, itu yang jadi terlengkup tangan tu, tak jadi terbuka dah. Sebab bila kita boleh buka dengan relax ni, bila dia tersetentang. Bila dia selari. Allahu Akbar. Nah. Tu relax. Kalau tak relax, tadi dah klik-klik tadi. Lepas tu sambil-sambil Allah. Panjang. Dia duk baca niat dalam hati. Dia baca niat dalam hati. Itu cara yang pada saya ada sedikit perlu kita betulkan. Melafazkan niat bukan rukun solat. Dalam mazhab Syafi'i pun. Yang rukun adalah niat, lintasan hati. Lintasan hati kita tentang apa kita nak buat, ilmu yang ni. Kita tahu dah solat zuhur 2 rakaat. Sebab tu bila melafazkan niat, lafaz lain, solat tu solat zuhur, kita lafaz solat asar. Tapi dalam hati kita niat solat zuhur, maka sah solat. Sebab yang dikira adalah innamal a'malu binniyat. Jadi yang diajarkan, skema yang diajarkan di sekolah rendah, sekolah menengah, bahawa niat itu adalah Allah bar, kena ngam-ngam. Allah, bila al tu masuk selalu. Masuk. Allah, maka sengaja. Tak sengaja aku. Maka Allah, sengaja aku solat zuhur 4 rakaat. Bab tu Allah Taala. Itulah yang menyebabkan takbir orang Melayu ni, Nusantara ni memang masalah. Kalau pergi UIA tu tuan-tuan boleh tengok. Ibu-ibu sekalian kalau rajin ada masa, anak-anak ke cucu sekolah sana, pergi hari Jumaat solat Jumaat sekali. Perempuan, perempuan solat Jumaat di UIA ni. Ada tingkat atas. Macam orang belah-belah Afrika apa semua tu, mereka solat Jumaat. Mereka mari. Sebab tu khutbah kami, dear brother and sisters. Jangan ya ayyuhal muslimin wal muslimat. Kita kata muslimat, mana? Ada. Jadi mari muka Korea ke, muka China ke, muka Afrika ke, Uganda ke, muka Arab ke, masuk, duduk langsung, Allahu Akbar, relax. Mari muka Jawa sama matang lebih kurang saya ni, apa semua Melayu, sudah. Macam-macam selalu. Allah. Macam-macam selalu. Jadi macam payah sangat takbir tu. Ini tak boleh. Dia akan menyebabkan satu kesusahan. Saya pernah cerita banyak kali dah, akhir sekali ni. Saya pernah solat di tepi seorang anak muda, 5-6 tahun dulu. Tua dah balik dia sekarang ni, kahwin dah tahu dah. Budak mana tak tahu. Dia tu muda lagi masa tu, 15-16 dah, bukan di sekolah lah. Kebetulan saya duduk di sebelah dia. Allah, dia nak takbir itu susah lah. Allah. Imam habis, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak habis lagi dia. Itu tidak khusyuk, tu tidak kita kata itu penyakit tu, was-was kalau ke mana. Jadi was-was, tapi sebab kaedah kita ajar tadi lah. Kaedah kita mengajar tentang lafaz niat dan lintasan niat dalam hati. Dia nak capai skema itu. Ini saya kata implikasi besar kalau salah kena cara tu. Lepas tu imam pun bacalah surah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia pun masuk. Allahu Akbar. Lepas tu kira lagu mana dia tu. Sebab dia bukan masbuk muafiq kalau kira. Dia tak layak masbuk muafiq tu. Dia mari awal lagi. Dia duduk dalam soft tu daripada awal. Imam tu duduk takbir lagi. Bukannya dia mari kemudian untuk masbuk ataupun muafiq. Dia benar-benar begitulah kalau kita boleh baiki dan bagi penerangan dengan hikmah.
kepada orang sekeliling kita, membantu mereka. Kita kata bukan tak boleh melafazkan niat. Ada pandangan ulama mazhab Syafi'i yang mengesyorkan, dia tak kata sunat dia macam mengesyorkan untuk melafazkan niat bagi membantu jika seseorang tu ada masalah Alzheimer apa semua penyakit mudah lupa apa nyanyuk ke, maka memberi bantuan untuk dia menetapkan, mengkosakkan kosak ta'aruf ta'yin dia tu, membantu untuk lintasan hati. Itu saja asalnya. Tapi telah diberat-beratkan perbincangan itu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Ada soalan ke tidak? Moleknya tiada, kalau tidak sejam pula. Dah 10.20 dah kan. Tu ada Kak Mas tanya. Kak Maslian, semasa duduk tahiyat awal badan tak boleh tegak, terpaksa ke depan sedikit, sah ke semaya? Sah, insya-Allah, tak ada isu. Tapi kedudukan yang terbaik ketika duduk antara dua sujud tu, ada kedudukan kaki dia tu. Dalam buku kita tak ada gambar, nanti Kak Syida snap gambar tu tunjuk. Kaki kiri, punggung ni duduk atas kaki kiri, kaki kanan kena tegak dan betul-betul tegak sebenarnya. Dengan keadaan terlipat, jari ni terlipat. Dia kena gitu. Gitu. Kalau dari belakang nampak macam itulah. Nampak gitu. Duduk gitu. Kaki kiri duduk gitu, punggung duduk atas ni, kaki kanan duduk tegak. Itulah sunnah yang paling terbaik. Tak mampu sakit kaki tirik orang. Saya pun kadang-kadang mari dia panggil apa, krem tu, tak boleh buat. Tak apa, tak ada isu. Tidaklah membatalkan solat apa semua. Cuma bila kita mengaji ni, kita rasa nak buat the best lah. Kita cuba nak buat the best. Dan ada satu kedudukan, dia panggil al-iqa'. Al-iqa' ni, kita duduk antara dua sujud tu, dua-dua kaki duduk tegak. Duduk tegak gitu ataupun terbuka gitu. Macam budak-budak duduk. Macam mana nak tunjuk upaya. Dia duduk tegak gitu. Perbuatan itu diharuskan tapi tidak disunnahkan. Sebab ada salah seorang sahabat ni bila dia tua, dia duk buat macam tu. Menyebabkan ada orang ikut. Lepas tu dia larang. Tak silap saya, Ibnu Umar. Bila al-iqa'. Dia dalam buku Dr. Zahrul Abdul Rahman, Formula Solat Sempurna tu, dia ada bincang. Jadi dia kata, sahabat tu kata, aku duduk ni sebab aku tua dah. Kulit, maksudnya sakit lagu mana apa. Kalau duduk biasa tadi tu, sakit, maka dia duduk dua-dua kaki begitu. Mungkin bagi orang yang ada penyakit buasir ke apa semua, dia tak boleh lagu mana kan. Contoh. Maka dia duduk kaki tu, bila duduk antara dua sujud tu, duduk gitu. Jadi diharuskan, tak ada masalah. Bila ada, apatah lagi ada masalah-masalah tadi. Wallahu a'lam. Baik, kita boleh berhenti situ. Ya. Nak tanya satu lagi soalan boleh? Kak Maslian, ya Kak Maslian. Selepas tahiyat awal tu, bila kita bangun, tangan angkat juga kan? Masa tahiyat awal, tahiyat awal kita berdiri, tangan angkat kan? Ya, betul. Nanti itu ada tu perbincangan selepas ni tu. Nanti kita bincang ya. Dia ada hadis khusus dalam bab tu. Kalau tengok jadual dalam buku kita tu, kalau Kak Mas ada buku ke Kak Mas? Kak Mas ada buku ke? Tak ada. Tak ada. Dah apa? Dan minggu depan insya-Allah dia akan masuk 3 tu yang hadis sebut, dan ada satu hadis lagi yang membicarakan tentang bangkit daripada sujud, bangkit daripada tasyahud awal itu. Okey. Selepas kita tolak badan tu, Ya. Allahu Akbar, kita tegak, iktidal, betul? Allahu Akbar sekali. Dia sekali lah. Siap bangkit tu seterus, Allahu Akbar. InsyaAllah ada. Itu ada. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, kita berhenti situ. InsyaAllah. Bapa sekalian, terima kasih perbincangan yang sentimental sikit malam ni. Saya pun sakit badan. Pindah pejabat. Tingkat 2 naik tingkat 3. Dekat kotak apa semua. Betul. Sakit badan lah, lenguh. Lenguh sikit lah. Tak ada apa pun. Saja je. Jadi Ustaz, tak lewat dah ni. Macam nak mengantuk pada. Jadi alhamdulillah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Mak. Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi esok pagi insya-Allah ya. Masing-masing betul dah koyu sebenarnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Selamat malam semua. Malam lagi. Selamat malam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.